Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, to start off today's lesson, I will show you the solution for example 9 until 11, until example 11. Okay, now let's look at example 9. Find the straight line that passes through 1, 2 and parallel to the line y equals 2x plus 3. Okay, so from the given equation, we can extract the value of m, which is 2. Okay, I hope you still remember the general form of a linear function, y equals mx plus c. Okay, so the coefficient of x is the value of the slope. Okay, and what else do we have? Okay, the point 1, 2. So we have a point and the value of the slope, so we can use m equals y over x. So maksudnya okay, we can use this formula, x minus x1 times m equals y minus y1. Okay, x1 and y1 will be referring to 1, 2. Okay, x minus 1, m is 2 equals y minus 2. Okay, so simplify this, 2x minus 2 equals y minus 2. Okay, let me continue here. Okay, let me rewrite y minus 2 equals 2x minus 2. So y equals 2x minus 2 plus 2. So y equals 2x. Okay, sama tak jawapan kita? Sama. Alright. Okay, now let's do example 10. Find the straight line that passes through negative 3, 4 and perpendicular to line y equals 3x minus 5. Oh, now it's perpendicular. Okay, so we have one of the slope that is 3. Okay, 3. So in order to find the slope of the straight line, we use this formula, m1 times m2 equals negative 1. But since we know m1 is 3, so 3m2 is negative 1. So m2, the desired slope value is negative 1 over 3. Okay. Next, we will use the same formula as in example 9. Okay, this formula to find the equation, x minus x1 times m equals y minus y1. Okay, once again, this will be your x1 and y1. So x minus x1 is negative 3. So negative 3. Be careful with the negative sign. And then m is negative 1 over 3 equals y minus 4. Okay, let's open the bracket to get negative x over 3. Now this will be positive times negative, negative, but we can cancel out 3, so we are left with negative 1 equals y minus 4. Okay, and then y equals negative x over 3
minus 1. We will bring negative 4 to the other side plus 4. So the final answer will be negative x over 3 plus 3. Okay. Or you can also write this as you multiply the whole thing with 3. Okay, so 3y equals negative x plus 9. Okay, you can either do write this way or this one. Sama tak jawapan? Sama. Okay. Example 11. Example 11. Okay. Example 11 sama dengan example 10. Sebab dia kata find the straight line that passes through a point and perpendicular. Okay. So guna kaedah yang sama dalam example 10. Saya tunjukkan awak untuk cari M sahaja. Okay, you are given with the value M negative 1 over 4. So to find the value of the desired slope value is to have M1, M2 equals negative 1. M1 is negative 1 over 4. M2 equals negative 1. So M2 is 4. Okay. Lepas tu tolong sambung Ini belum siap lagi. Okay. Now for intersection point of two lines, saya dah explain dalam video sebelum ni kan, yang saya bagi hari Ahad. Tak Okay, kita sambung. Intersection point of two lines have been explained in previous video. Okay, so in order to find the intersection point, you have two methods, either elimination method or substitution method. Okay. Let me demonstrate how to solve. Tu yang ni saya dah buat kot. Saya dah buat yang ni kan, dalam contoh tu. Betul tak? Okay, untuk okay, I will not repeat on substitution and the elimination method. Okay, let's continue with applications of linear function, which has been explained also in another video. Okay, I just want to clarify a few things. Okay, demand function is the one with negative slope. Okay, demand maksudnya kita tengok fungsi permintaan. Okay, demand adalah permintaan. Okay, so whenever you have a linear function represented with a negative slope, it might represent a demand function. Okay. Okay, and then for the supply function, fungsi penawaran is the one with the positive slope. Okay, this is for the case of linear function. Okay, because you can also represent demand and supply function using a quadratic equation. Okay, that you will learn in chapter 3. Okay, but for now, let's assume the demand and supply function represented using a linear function or a linear graph. Okay.
Okay, let me demonstrate example 14. But before that, take note of the x's. Okay, before this it was x and y, right? But now in the application part, the horizontal axis will be the quantity, while the vertical axis will be the price. Okay, so it's Q comma P. Alright, be careful with that. Let's look at example 14. Okay, when a price of a certain watch is set to RM100, none of it can be sold. Okay, and actually from the first sentence you can extract a point here, okay, which is when the price is 100 ringgit. Okay, remember this is Q comma P. When the price is 100 ringgit, the quantity sold is 0. Okay. However, if it is free, maksudnya kosong ringgit lah, harga dia kosong. 50 were demanded. Maksudnya 50 kat sini. Okay. So now you have 2 points and determine the demand function. Okay, determine the demand function. You can actually use the formula x over a plus y over b equals 1 atau negative 1. Ada yang ingat tak? Negative 1. Oh, negative 1. Okay. Betul tak? 1. Okay. Kita tengok yang ni. Boleh, tapi kita check kat atas dulu. Senang sikit. Okay, ni rumus yang ni. Since we have x intercept and y intercept equals 1, the operation is addition. Okay. Okay, why I use this formula? As you can see here, we have y-intercept, and then in the second point, this is actually x-intercept. Okay, so we can straight away use this formula to find the demand function. Okay, so x over a. A is referring to the x-intercept. X-intercept yang ni lah, 50. Okay, hang on. But before that, tak apalah, saya buat dulu. Okay, x over 50 plus y over b. B is y-intercept, which is 100 equals 1. Okay, lepas tu kita samakan pembawah. Kita samakan pembawah jadi berapa? 100 kan? Okay, so yang ni tak ada perubahan. Yang ni kita darabkan 2/2 supaya bawah dia jadi 100. Kan? Okay, so kita dapat 2x plus y over 100 equal 1. 2x plus y equals 100. Y equals negative 2x plus 100. So this is the demand function. Okay. Cuma untuk soalan application, lebih baik kalau awak dapat tulis ni dalam bentuk P and Q. Maksudnya ini adalah P. Maksudnya awak boleh tulis jawapan akhir awak macam ni. P equals negative 2Q plus 100. Okay? Macam tu. Maksudnya awak boleh je guna dalam pengiraan, awak guna dulu X dan Y. Tapi yang
Jawapan akhir sekali awak tukar balik kepada tukarkan kepada P dan Q. Okay. Alright. Ini biasa X, Y, tapi sekarang untuk application Q, P, quantity, price. Okay, dan awak boleh tengok ini adalah demand function sebab dia punya M negatif. M dia adalah negatif, kan? So betul lah jawapan kita ni sebab M dia negatif. Okay, sebab demand function M dia negatif. Okey, untuk soalan 15, dia bukanlah soalan you will not get a function represented by a linear function. Okey, ini sebenarnya untuk constant relation. Okay, every year 50 generators are bought by TMB no matter what the price is. Dia sebenarnya yang ni. Untuk ini graf dia yang menegak tu. Okay, maksudnya regardless of the quantity, maksudnya setiap tahun TMB memang akan beli 50 generators regardless of the price. Okay, yang inilah sebenarnya. Ini adalah Q equal 50. Okay, example 16. When the price of a camera is set to RM25, no camera is sold. Maksudnya zero quantity when the price is 25. If the price is set to RM40, 20 units can be sold. 20, maksudnya 20 unit akan terjual apabila harganya adalah RM40. Okey. Okay, so from the given points you can actually find M. Okay, Y1 minus Y2 over X1 minus X2. So, katalah saya mulakan dari yang ni, yang titik yang kedua. So, 40 tolak 25. 40 tolak 25 per yang X pun saya kena mulakan dari titik yang sama. So, 20 tolak 0. So, 40 tolak 25 berapa? 15 kan? 15 per 20. Ini slope kita. Find the supply function. Boleh gunalah formula X minus X1 M equal Y minus Y1. Okay, X minus, kalau nak senang, titik mana kita nak cari, dia tak kisah titik yang mana pun awak nak cari, tak kisah. Tapi kalau personally saya akan pilih titik yang pertama sebab ada kosong kan, so saya tak perlu buat, saya tolak kosong. So tolak kosong tak ada apa-apa lah, lebih senang nak kira. Okay, so X tolak kosong, X tolak kosong kali MM 15 per 20 dengan Madam, kalau 15 per 20 tu kecilkan jadi 3/4 boleh? Boleh. Okey, jom kita kecilkan. Ini jadi 3/4 lah kan. Lagi senang nak buat kan. Thank you. Okey, so 3/4. Okey, Y tolak 25. So, 3/4 X sama dengan Y tolak 25. Y sama dengan
3/4 X 25 bawa sana jadi plus 25. Okey. Sebenarnya tak payah buat pun operasi ni kan. Sebab kita dah ada C lah. Okey. Yang ni sebenarnya C kan. Yang ni. Ini dah ada C dah. M pun dah ada. Okey, sebenarnya tak perlu buat pun kira-kira ni. Boleh terus dapatkan jawapan iaitu Y equals MX plus C. M awak dah dapat. C pun awak dah ada kan. So, terus dapat Y equals 3/4X plus 25. Jawapan yang sama juga. Okey. Jawapan yang ni. Dan yang mula-mula saya kira tu. Ni pun dapat jawapan yang sama. Yang ni lebih straightforward lah. Tapi untuk guna kaedah yang straightforward ni, awak mesti tunjukkan dulu awak dah dapat M dan awak tahu yang ini adalah C. Okay. Example 17. Saya cuma tunjukkan the points. Lepas tu awak kira sendiri Okay, based on the agreement, RM 500 need to be paid per month. Yang ni straightforward je ni. No matter how many calls are made and the distance of the call, find the supply function. Okay, based on the agreement, RM 500 need to be paid. Kalau macam tu, need to be paid, maksudnya P sama dengan 500 ya. Itu sahaja. Ini adalah constant function. Kalau yang soalan yang generators ni, ini adalah constant relation. Tapi sebenarnya untuk example 15 dan example 17 ni tak adalah menarik sangat. Maksud saya dia bukanlah dalam bentuk linear function. Okay. Dia sama ada garisan menegak atau maksud saya graf menegak atau graf melintang. Okay. Then for equilibrium point adalah sebenarnya application on intersection point. Itu sahaja. Okay. For the given demand and supply functions, determine the price when 4 units are demanded. Determine the price. Okay. Bila dia kata sini, untuk example 18, determine the price when 4 units are demanded, awak mesti tahu dekat yang mana satu demand, yang mana satu supply function. Okey, yang atas ni supply ke demand function? Demand kan? Sebab M dia negatif. M negatif. Ini adalah M positif, maksudnya supply lah. Jadi untuk soalan A, 4 units ni awak akan insert dalam demand function. So P equals 10 minus 2 times 4. Maksudnya RM2 lah. RM2. Okay, determine the equilibrium point, boleh guna kaedah substitution atau elimination method. Okay. Kata saya tunjuk untuk example 18, untuk example seterusnya tu mungkin boleh buat sendiri lah. Okay, awak tengok ini P. Yang ni pun P. Jadi, kita boleh equate equation 1 and equation 2 kan. Tapi it depends lah tak. Okay, sebelum tu kita namakan dulu. Ini equation 1. Ini equation 2. Okay. Apa kita nak buat? Okay, kalau kita boleh eliminate P. Betul tak? Kita boleh eliminate P sebab
Ini P dan P, tapi tak short juga. Kita boleh eliminate P atau kita boleh equate 1 and 2 untuk cari Q. Mungkin mana-mana yang senang lah. Okay, apa kata kita buat, kita equate 1 and 2. Okay, kita equate equation 1 equals equation 2 sebab ini P dan ini pun P. So kita boleh dapat 10 minus 2Q equals 3Q over 2 plus 1. Okay, so kita nak senang kira, kita hilangkan 2 ni. Kita hilangkan 2 maksudnya everything multiply with 2. Kita dapat 20 minus 4x equals 3Q. Yang ni tak berubah lah sebab yang ni awak kali bahagikan dengan yang bawah ni kan, plus 2. Lepas tu awak boleh bawa yang ni ke sana, dapat 7Q. 7Q yang ni bawa ke sana akan dapat 20 tolak 2 dapat 18. Ya Allah, hilang. Dapat 18. So Q adalah 18 per 7 unit. Okey, dekat sini saya nak jelaskan sesuatu. Apa maksud unit ni? Unit dekat sini bukan bilangan. Okey, bukan bilangan. Cuma kita tak tahu dia akan guna unit tu maksudnya, contoh boleh jadi unit kat sini bukan bilangan masih bagi awak contoh. Kita hijau pula. Contoh unit mungkin gram, mungkin kilogram, mungkin juga apa, pieces kan, berapa pieces boleh juga. Tapi sebab kita tak tahu apa dia, so kita tulis je unit. Sebab kita tak tahu kuantiti dia tu apa, pieces ke, gram ke, kilogram ke, tan ke. Okay, jadi dia awak tak ada keperluan untuk bundakan benda ni. Okay, tulis dia sebagai 18 per 7 unit sebab awak tak tahu. Randy Raimin, tekan ke apa? Saya decline. Okey, unit ni adalah boleh jadi apa-apa sahaja benda ni. Sistem maksudnya ukuran ni. Jadi awak tak ada keperluan untuk bundakan benda ni. So biar je lah Q adalah 18 per 7 unit. So untuk cari P, awak insert the value of Q into yang ni insert dalam into 1 or 2. Ikut awak lah nak masuk dalam mana-mana. Okay, kalau saya nak pilih equation 1 sebab equation 1 tak ada perpindahan kan. So equation 1 sekarang akan jadi 10 tolak 2Q. P equal 10 tolak 2Q. 10 minus 2 times 18 over 7. Gunalah kalkulator, dapatlah RM berapa. Okay. Okay, so far ada soalan? Tak ada kan? Okay, so for example 19, you should be able to do on your own. I just want to know which one is the supply function. Yang mana? Equation 1 or equation 2? Supply function
equation 2. 2. Okay, equation 2 sebab M dia positif. Bila M positif, itu adalah supply function. Bila M negatif, M yang equation 1 ni negatif 3 kan, so dia negatif, maksudnya ini adalah demand function. Okay. So untuk soalan A, pastikan awak ganti dalam supply function. Untuk equation B, you will solve the equation simultaneously, either using the elimination method or the substitution method. Okay, now let's move on to cost, revenue, profit and break even. Okay, for the terms I have explained in the previous video shared. Okay, saya dah explain dah semua. Cost apa, revenue apa, profit. Okay, profit is very straightforward. Revenue minus cost. Okay, pendapatan. Revenue tu maksudnya hasil jualan minus cost. Profit ni ataupun loss ni adalah gross profit. Okay, belum lagi untung bersih. Ini baru untung kasar. Okay, break even. Break even maksudnya profit sama dengan kosong. Okay, profit sama dengan kosong. Tak syok lah mana orang berniaga nak profit kosong kan. Tapi itu adalah istilah break even. Maksudnya revenue sama dengan cost. Penat dah juga kan. Dapat penat je lah revenue sama dengan cost. Okay. Okay, kita cuba tengok example 19. Example 19 ni yang terakhir kot. Okay, ini adalah example yang terakhir dalam chapter 2. So, saya akan tunjuk satu persatu supaya awak faham dan boleh apply dalam kita ada example 19 dan example 20. Kita buat dalam sesi ni. Okay, assume that the cost to produce 10 units is RM40. Okay, and the cost to produce 20 units is 70. Okay, maksudnya dekat sini kita boleh keluarkan dua point. Okay, 2 point iaitu 10,40. Satu lagi 20,70. Okay, if the cost have a linear relation with the output quantity Q, form the function cost. Ini adalah simbol untuk function cost. Okay, sebelum ni awak ada function macam ni kan, fx sama dengan 2x contohnya. Nampak? Function of x maksudnya dia punya variable adalah x. Sekarang variable dia adalah Q. Okay, jadi untuk cari the cost function, dia dah kata dah cost function tu berbentuk linear. Jadi bermula kita kena cari M dulu lah. Okay, M equal 70 minus 40 over, nampak saya mulakan dari sini 70 minus 40. Jadi untuk X pun saya kena mulakan dari titik yang sama. Jadi 20 tolak 10 dapat 30 per 10. M dia adalah 3 lah. M sama dengan 3. Okay, dari sini kita construct a linear function. Okay, x minus x1 M equals y minus y1. Awak ada dua titik, 2 point. Tak kisah nak pilih yang mana-mana. Okay, awak pilih yang ni okey, yang ni pun okey. Yang penting jawapan akhir dia mesti sama. Okay, x minus, katalah saya gunakan titik yang pertama ni, x minus 10 times M. M kita 3. Y minus 40. Okay, 3x minus, buruk lah pula. Tak jawab, tak faham pula. Okay, 3x minus
30 equals y minus 40. Okay. Kalau awak rasa awak confused, nak bawa ke kiri ke kanan tu, kan, awak rasa confused, awak rewrite semua ni, rewrite dia semua ni dalam bentuk y minus 40 equals 3x minus 30. Okay, awak jangan pening-pening kepala. Okay, awak rewrite dia. Dua ni adalah benda yang sama. Okay, sebab biasanya kita nak pilih y dekat sebelah kiri kan. Okay, so y equals 3x minus 30. 40 ni bawa pergi ke kanan. 40 pergi kanan dan tambah 40. Okay, so y equals 3x plus 10. Okay, tapi sekali lagi awak tulis balik ini dalam bentuk q. Variable kita sekarang adalah q. Jadi instead of y, awak kena tulis c of q. C ni huruf besar untuk cost function. C huruf besar. C of q equal 3q plus 10. Okay, nampak? Jadi awak ada cost function dengan variable q. Okay, sekarang soalan B. Use CQ, the cost function that you have constructed in A, to calculate the amount of cost to produce 35 units. Okay, so C of 35. So dekat tempat Q kita ganti 35. 35 plus 10. Okay. 3, 6, 9, 105 tambah 10. Dapat RM 115 ringgit. Itu sahaja. Okay. Tapi in order for you to be able to answer B, you must complete A first. Right? Okay, so far ada soalan? Tak ada juga? Tak ada. Okay, sekarang kita buat example 20. Lepas tu kita boleh dismiss lah. Sebab kita dah habis chapter 2. Oh, sebelum saya tunjukkan solution untuk example 20. Kita akan ada, kita panggil test 1 minggu depan. Okay. Test 1. Sekejap. Okay, a company sells a product at the price 45 per unit. Ini price 45 per unit. The variable cost for each unit is 33 ringgit. Ini variable cost. Okay, for each unit. Ini variable cost. And the fixed cost is 450,000. Fixed cost. Okay, ini adalah fixed cost. FC. Okay, variable cost. Variable cost memang per unit variable cost per unit dan fixed cost. Fixed cost adalah constant. Okay, variable cost per unit. Per unit. Okay, fixed cost adalah constant lah. Dia nombor je. Okay, find the break-even quantity. Okay, sebelum kita nak cari break-even, break-even adalah revenue equal cost. Jadi nak cari revenue, nak selesaikan soalan A, kita kena cari the revenue function dan juga
cost function. Okay, baru kita boleh jawab soalan. Okay, revenue function sebenarnya awak ada dalam ayat ni. Dia kata a company sells a product at the price RM45 per unit. Okay, revenue adalah P kali Q. P adalah 45, Q adalah quantity. So, ini adalah kita punya revenue function. Ya. Okay. Untuk cost pula adalah variable cost plus fixed cost. Okay. Ini adalah, nampak, ini variable cost per unit. So, 33 Q. Sebab kita kena kali bilangan unit. Kan? Tambah 450,000. Jadi ini adalah kita punya cost function. Okay, so sekarang kita dah ada revenue function dan cost function. So kita boleh selesaikan untuk break even. Break even maksudnya break even awak boleh tulis sebagai break even. Break even. Break even apa tadi? Break even adalah cantik pula. Okay, revenue equals cost. Okay, jadi revenue apa? Revenue adalah 45Q equals 33Q plus 450,000. Okay, so we can bring 33 to the left. Jadi kita dapat apa? 12 kan? 12Q equals 450. So Q adalah, kita selesaikan lah, 450,000 divide over 12. Gunalah kalkulator. Dapat apa? Ada yang nak bagi jawapan tak? 7,500. 7,500. 37,500. Oh, 37,500. Okey, unit. Macam tu lah. Sebab kita tak tahu kita sedang berbicara pasal apa. Tepung ke, konkrit ke, kita tak tahu. So, kita tulis unit. Okey. Seterusnya, okay, how many units of the product should be sold to gain profit of at least 150,000 ringgit. Okay. Kalau awak baca soalan B ni, kita kena convert semua ni dalam bentuk matematik. Okay, dia kata berapa nak jual untuk profit at least. Okay, profit at least maksudnya lebih besar atau sama. Okay. 150,000. Okay. Jadi macam mana kita nak cari profit function ni? Profit function adalah RQ minus CQ. Must be at least 150,000. Okay. Apa lagi kita ada? Okay. R adalah 45Q. R adalah 45Q minus, okay, operation ni adalah subtraction. Hati-hati ya, sebab dia tolak. Bila tolak, awak tulis dalam bracket. C, the cost function is 33Q
33Q plus 500, 450,000 must be greater or equal than 150,000. Okay, lepas tu kita bolehlah buka bracket ni. Okay, saya tulis juga satu persatu supaya tak ada yang tertinggal. Okay, bila saya buka bracket, ini tolak, yang ni pun jadi tolak. 450 must be greater or equal than 150. Okay, sekarang 45 tolak 33 adalah 12. Apa saya buka dulu? Okay, 12 Q lebih besar sama dengan 150 tambah 450. Dapat berapa? 600,000. 600,000 kan? Okay, 600,000. So Q kena jual 600,000 bahagi 12. Dapat 50,000 tu. Betul. 50,000 unit. Itu maksudnya untuk dapat keuntungan sekurang-kurangnya 150,000 mesti jual 50,000 unit. Okey? Ada soalan ke yang ni? Ada. Tak ada. Itu je. Untuk soalan application, awak kena ada keupayaan untuk convert ayat kepada bentuk matematik ataupun dalam bentuk persamaan, sebab kadang dia melibatkan persamaan, maksudnya relation of equivalence ataupun boleh jadi inequality. Okay, it depends on the terms used. Okay, ini adalah at least memang sekurang-kurangnya. Okay, sekurang-kurangnya misalnya lebih besar atau sama. Okay, so saya rasa kita dah habis chapter 2. Apa pun walaupun saya tak dapat bagi lagi tarikh